Boleh jawab, habis kuliah. Tak boleh jawab, kita kira tunggulah sampai habis. Apa dua istilah ni? Tak ingat ni, muka tinggal lama dah. Orang panggil istilahnya dur dan tasal. Tak ingat juga? Cek balik muka surat 15. Dah. Muka surat 15, muka surat sebelah je hak kita ngaji. Dah. Yang pertama dia panggil sebagai dur, yang kedua dia panggil tasansul. Dur dan tasansul ini dua benda ni mustahil bagi Tuhan. Dur maknanya bergilir buat. Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan A. Gilir buat macam tu. Tasansul ni Tuhan B buat Tuhan A, Tuhan B nak boleh ada, Tuhan C buat, Tuhan C nak boleh ada, Tuhan D buat, Tuhan D nak boleh ada, Tuhan E buat, Tuhan E nak boleh ada, Tuhan F buat. Tak habis semua orang panggil. Jadi istilah yang kata bergilir buat dengan buat tak habis semua tu orang panggil dur dan tasalsul. Kalau kata Tuhan tu benda baharu, maka pada hujah huraian sifat kidam, sifat nombor 2 tu menafi dah Tuhan ni bukan benda baru. Tuhan adalah kidam. Bila menafi Tuhan bukan benda baru, mari huraian sifat yang ketiga juga menafikan Tuhan itu binasa, kerana binasa itu layak bagi benda baharu sahaja. Jelas? Tak jelas lagi, tak tahulah tu orang-orang teka dah. Cuma mainan sifat 2 bulan ni dia kena perhati, dia kena teliti sikit. Kalau mengajar kot surah, kot masjid, tak ingat istilah do tasasul pun tak apa. Dah, sebab dia bukan wajib kena ingat benda tu. Nak kena faham sahaja. Hak faham kita memada, kita yakin kata Allah ni ada. Dan ada Allah, tidak ada permulaan. Ada Allah kekal, dia tak binasa sampai bila-bila. Memada kita yakin, kita pegang sungguh-sungguh macam tu. Dah, Tuhan ni binasa ke tidak? Tuhan mana serupa dengan makhluk. Hak binasa-binasa ni makhluk. Tuhan ni bukan barang binasa. Gitu lah. Nak biar yakin, biar kejap jawab gitu lah. Lama orang tanya Tuhan ni lagu mana? Tak tahu Ada main tak tahu. Jawab tak tahu, benda dunia tak apa. Pandai ada buat bubur lambut tak pandai saya pandai buat akok pandai. Bubur lambut tak pandai. Tak apa lagi. Bubur lambut boleh tanya orang lain. Dah. Tapi kalau orang tanya bab hukum akad agama, orang tanya kenal ke tidak Nabi? Tak kenal. Orang tanya kenal ke tidak Tuhan? Tak kenal. Orang tanya tahu ke tidak malaikat? Tak tahu. Gapo hak tahu? Makan je dia kata. Tahu makan je habis ya. Sebab ni orang panggil asas ilmu fardu ain. Wajib atas tiap-tiap orang, laki ataupun perempuan. Bila mana siapa umur, orang panggil balik. Orang laki ke apa? Orang laki keluar mani. Orang perempuan ke apa? Orang perempuan mari haid. Dalam kitab mereka sebut seawal usia 9 tahun. Maknanya seawal usia 9 tahun, dia sudah pikul segala kewajipan, tanggungjawab, hukum hakam, dosa, pahala, halal, haram atas belakang dia sendiri. Tak gantung dengan mak ayah dah. Boleh faham? Tak faham juga? Boleh faham dah? Tak gantung dengan mak ayah dah. Masa kecil, masa besar-besar ni tak apa dah. Masa besar ni kalau tak semayang pun tak dosa. Muka kecil, utang dia jadi budak kecil. Kita rugi dah, kita muka besar dah, nak gana dah. Kena semayang. Muka budak tak balik lagi, kita balik dah. Hak perikat macam ni orang panggil perikat ahli syurga. Orang panggil perikat ahli syurga. Hak kita ni sebelah kaki syurga, sebelah kaki neraka. Tak kena gaya masuk neraka. Quran sebut walaqad zara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha al-ayat. Allah Ta'ala sebut kami akan penuhkan neraka jahanam kami katsirah. Orang mengaji bahasa Arab, katsir maknanya banyak.
Kita duduk cakap dengan Syekh Arab kan, kalau kasir maknanya banyak, kalau sikit qalil. Saya dengan Syekh Asfandiar, mari semai tarawih malam tu. Dia suruh saya bercakap dengan dia bercakap Arab. Saya bukan pandai sangat bercakap Arab. Setakat anak enta boleh ya. Dua patah gitu nak cakap. Kalau dengar kawan-kawan bercakap Arab, kita faham. Nak balas sikit-sikit boleh ha. Nak balas banyak tak berapa nak pandai mana lagi. Moga tidak mendalami sangat bidang bahasa Arab. Tapi dia pesan pada saya, sebab saya kata, ustaz, saya tak pandai sangat cakap Arab, sikit-sikit boleh ha. Dia kata sikit-sikit pun tak apa, make it practice, dia kata. Buat latihan. Daripada sikit-sikit tu lama-lama dia jadi berani. Memanglah orang Arab dia bercakap bedah je. Biarlah mula-mula salah dulu pun. Nah, yang penting dia bercakap kita faham, kita bercakap dia faham. Enta akala, anak akala. Maknanya kalau awak makan, saya pun makan. Orang ajak kita makan dah, kita kata tak berapa nak makan dah. Tapi biarlah, kalau enta akala, anak pun akala juga. Kira okey lah tu. Enta akala maknanya kalau awak makan, saya pun makan juga gitu. Latih dia kata. Qalil sikit, banyak orang panggil kasir. Quran sebut walaqad zara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kami akan penuhkan neraka jahanam dengan banyaknya jin dan manusia. Bermakna kata ulama sebelah kaki kita dalam neraka. Neraka tu lahum qulubun la yafqahuna biha. Jenis sifat orang ada hati perut tapi dia tak guna hati perut untuk dia faham ayat-ayat Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia ada mata tapi mata dia tak tengok kebenaran. Walahum azanun la yasma'una biha. Dia ada telinga tapi dia tak guna telinga dia untuk dengar kebenaran. Bagaimana Allah Ta'ala cerita dalam surah Nuh, kaum Nabi Nuh tak nak dengar seruan nasihat Nabi Nuh. Bukan setakat tak dengar, ambil kapas tutup dalam telinga. Saya mengaji tentang tafsiran cerita kaum Nabi Nuh. Guru saya kata tak cukup, tak padang, dia ambil kapas pun dalam telinga, dia paling belakang, dia tunggil punggung pula pada Nabi Nuh. Siapa macam tu punya tak nak ikut. Tu jenis sifat macam tu. Ada hati buruk, tak guna hati buruk. Ada mata, tak guna tengok kebenaran. Ada telinga, tak guna untuk dengar kebenaran. Ni sifat ahli neraka. Quran sebut. Budak-budak kecil macam ni tak apa untung. Dah, maka hak sebut kata tadi, asah ilmu farda'ain wajib atas tiap-tiap orang, laki ataupun perempuan. Kita nak lepas asah ilmu farda'ain ni, tuan-tuan, kata guru saya memadai dah. Kita mari dengar kuliah tazkirah kut masjid kut surah. Mari mendengar sahaja pun kira memadai dah, walaupun tak guna kitab. Tapi kalau guna kitab tu kira nilai lebih nilai tambah. Dah. Macam Pak Deng ni guna kitab hebat ni kira dia. Cuma tak ada peng pula Pak Deng. Tak ada cermin. Tak ada cermin mata, lupa buat cermin mata. Tapi maknanya naik dah lah satu tahap daripada tak ada kitab dah. Tak ada kitab ni pun bukan makna tak ada kitab. Tak ada kitab, tak guna kitab, dengan makna hafal belaka dah benda dalam kitab. Hebat lagi daripada ada kitab. Pasal tu tak guna kitab. Saja melawak jangan sekali. Dengan saya tak ada masalah guna kitab. Kalau kata guna kitab lagi baik. Saya selalu di mana-mana pun memang saya mencadangkan lebih baik ada kitab. Tapi kalau dia tak minat nak ada kitab, nak dengar saja tu nak buat macam mana? Dah. Cara duduk dalam kuliah pun saya tak apa. Carilah tempat kedudukan yang selesa kita duduk dengan kuliah. Yang penting kita jaga adab-adab semasa kita duduk dalam majlis ilmu tu je. Dah. Sekarang ni dah banyak dah kursi-kursi putih tu. Hak ada hak ada ni, hak ada sandal ni. Dah. Berapa satu tu? 40, 50. Dia sesuai. Hari tu tak banyak dia. Kita tengok mana-mana pun banyak dah. Pemata ada dah pemata. Saya tak perasan. Tak ada lagi. Kok-koklah ada ahli khair, orang yang barangkali rezeki lebih dia nak wakaf, boleh carilah dah. Cari boleh 20, 30 untuk keselesaan orang-orang tua kita. Kita maklum masjid surah ni orang-orang tua ramai. Untuk keselesaan.
Tu pasal nak cari dinding, nak cari tiang, bukan banyak dinding banyak tiang. Kadang-kadang boleh ke orang muda dulu. Orang tua berebut sama, berebut masa muka dah pula. Berebut tu tempat aku lah, ni tempat mung lah kan. Cari kursi tu, selesa sikit lah. Duduk mengena dengan kuliah masa 45 minit sejam. Baik. Dengan dalil yang nyata pada huraian sifat qidam. Kalau begitu, tetaplah Tuhan tidak binasa. Firmanullah Ta'ala di dalam surah Al-Qasas ayat 88 yang mengisyaratkan Allah Ta'ala bersifat dengan baqa', iaitu kekal, tak binasa. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ayat ni juga sebahagian daripada ayat-ayat yang kalau perawat Islam baca kepada orang yang kena gangguan jin, sebab dia akan menakut-nakutkan jin dalam badan orang tu. Makna dia apa? Baik, artinya, dan janganlah berdoa kamu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Maknanya jangan kamu menyeru Allah, pada masa yang sama kamu menyeru Allah, kamu menyeru juga Tuhan-Tuhan lain. Kamu minta tolong dengan Allah, pada benda lain pun kamu minta tolong juga. Jangan begitu. Kalau nak minta tolong, biar minta tolong dengan Tuhan seorang je, dengan benda lain jangan. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu ni minta tolong dengan Allah pun minta tolong, dengan benda lain pun minta tolong. Jangan. Bak nak tikam nombor ekor, nak boleh kau nombor ekor tu dia pergi cari di jerat Cina. Dah. Jerat Cina tu dia baca japis, rapoh, gapo gitu gini. Ada orang Melayu buat macam tu. Satu lagi yang popular, aktiviti tarik duit. Tarik duit. Hafal kain warna kuning, baca japis, rapoh sikit, akak ada duit dalam bawah kain kuning tu. Nombor satu, saya mengaji, setakat mengaji di Darussalam, nombor satu, amalan tu pelawak ya. Sebab orang yang duk dakwa dia tahu amalan tarik duit ni, dia sendiri tu miskin, dia sendiri tu sesat. Kalau faham tak? Kalau dia ni, dia tahu amalan tarik duit gapo, dia tahu macam mana nak buat, patut kaya raya dah dia. Moga dia hak tahu. Ni dia miskin, duk pakai hang dekat tu. Dia sendiri tu miskin, maknanya bohong. Satu. Yang kedua, kalau kata betul pun, tiba-tiba buat panggil amalan tarik duit ni, tiba-tiba jadi daripada asal tak ada duit, tiba-tiba ada. Nak tanya duit siapa tu? Duit siapa bawah kain warna kuning tu? Kita nak kata duit tarik pada bank negara. Bank negara ni punya kemas, dia punya security, nak tarik ke mana? Yang boleh berlaku biasanya isu hilang duit ni toyo curi. Kat rumah kita ada toyo. Orang Melayu dah panggil istilah toyo dah. Dia sebenarnya merujuk pada jin. Orang bela jin, tujuan dia nak curi duit manusia. Dan toyo ni biasa dia ambil separuh duit. Kalau mengaji dengan Datuk, ada beberapa petua Datuk ajar nak elakkan duit daripada hilang. Nombor satu, kalau kata kita suspek kat rumah kita ni selalu hilang duit, tanya-tanya ahli keluarga, tak mengaku memang kita tahu anak-anak kita ni bukan orang yang jenis panjang tangan, jenis budak baik. Kita tahu anak kita perangai macam mana. Dah. Maknanya kita suspek ini berkait dengan benda luar ni, kita kata. Nombor satu, kaedah dia adalah kacang hijab buh dalam mangkuk, letak bawah katil ke, letak dekat ruang tamu. Jadi bila dia masuk dalam rumah nak curi duit, dia tengok kacang hijau. Pasal toyo ni dikira sebagai budak kecil, dia suka pada mainan-mainan macam tu. Nah, jadi bila dia tengok kacang hijau, dia pun ambil, bilang kacang hijau sebiji, jadi galik. Bila galik, dia terlupa nak curi duit. Satu. Itu petua kita ngaji. Nah, petua yang kedua, pesan Datuk, nak elakkan kalau kata berlaku kes toyo, nak elakkan duit tu hilang, duit ikat dengan getah. Duit kita tu ikat dengan getah. Hak duit sikit macam apa ni, tak apa nak ikat dengan getah macam Haji Sulaiman, duit penuh nak ikat dengan getah lah ke mana? Apa dalam peti besi ya? Buat dalam peti besi, koci dengan bukuk pula.
Petua yang ketiga, pesan Datuk juga, antara amalan daripada Datuk, petua dia sebut, dia kata jangan simpan duit dalam rumah, simpan dalam kereta. Pasal toyo tak tahu duit tak ada dalam kereta. Dia tahu kat rumah ya. Dia ada informer. Dah orang hak belajing ni dia tahu ada informer, maka tahu dekat rumah tu ada simpan duit kat mana dia pun cerita pada toyo ni akan ambil ya. Tapi bila kita simpan duit dalam kereta, dia tak tahu sebab dia tak ingat dalam kereta, dia tengok kat rumah ya. Tu antara petua-petua lah. Setakat ni hak kita duk mengaji, setakat mengaji je, pengalaman tak jumpa lagi. Dah? Tu. Baik. Nak sebut kata ayat ni apa? Janganlah kamu menyeru Allah pada masa yang sama kamu menyeru Allah, kamu juga menyeru Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illahu kullu syai'in halikum. Tiap-tiap satu daripada Allah tu hancur binasa belaka. Ini ayat yang menakutkan jin. Kullu syai'in halikum. Tiap-tiap satu benda tu hancur binasa belaka. Illa wajhah, melainkan wajah ni bahasa Arab, wajah ni wajah muka, tapi maksud di sini merujuk kepada zat Allah. Tiap-tiap suatu itu binasa melainkan zat Allah. Allah sahaja tak binasa. Jadi dia boleh menakut-nakutkan jin. Ada setengah perawat dia baca ayat pertama daripada surah Al-Mulk, ayat pertama, ayat kedua. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Itu ayat tu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat tu. Allah lah yang menjadikan kematian dan juga kehidupan. Diulang pada allazi khalaqal maut, allazi khalaqal maut, allazi khalaqal maut. Ini setengah daripada kaedah-kaedah dan teknik bacaan. Dari segi cara perubatan Islam, kalau Darussalam dia ada kaedah dan teknik dia, tetapi dengan tidak menolak mana-mana bacaan, asalkan kita baca tu, kita baca ayat Quran, semua boleh diterima pakai. Yang tak boleh terima pakai adalah baca bacaan jampi serapah yang tak tahu gapo nama maksud dia. Pu dia puluh dah. Tu tak tahu gapo nama tu. Dah. Kalau dia baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, kita dengar, kita tahu dia baca gapo. Dah. Tu. Baginya, bagi Allah jua hukum, dan kepadanya, kepada Allah kembali sekalian kamu. Maka dengan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh kekal Allah Ta'ala, dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak, yakni Allah itu binasa. Kita yakin sungguh-sungguh kata Allah ni memang kekal dan mustahil bagi Allah binasa. Itulah membetuli pengakuan itu dengan keterangan Allah Ta'ala di dalam Quran. Itulah dinamakan orang yang beriman dengan Allah. Bila apa yang kita iktikad dalam hati sama dengan apa yang Quran sebut, hadis sebut, itulah sebaik-baik manusia. Wallahu a'lam. Ni anak pada pengurusi saya, Ustaz Manaf. Anak tok guru saya. Setengah daripada kaedah ulama-ulama dulu, bila dia mengaji dengan satu-satu guru, bukan setakat guru je dia hormat, anak kepada guru-guru dia pun dia hormat, dia sayang juga. Sebab kaedah, bila kita sayang pada guru, kita sayang semua benda yang berkait dengan guru kita. Jadi Ustaz Manaf ni salah seorang guru saya lah. Dan saya ni sebagaimana saya sebut Ramadan hari tu, jenis pesen berangan depan siapa-siapa pun berani ceramah kuliah. Tapi kalau depan tu guru tak boleh. Dah, buat apa tak tahu. Tak boleh dia nak ceramah, nak cakap lebih-lebih tu dia tak boleh. Kadang-kadang kalau tok guru ustaz ada depan mata, macam tak ada idea lalu dah nak ceramah ke apa. Hak asalnya boleh je nak cakap ke apa, tapi mari tok guru ada depan mata jadi tak boleh. Sebab rasa hormat, rasa sayang, rasa apa rendah diri dengan guru.
Itulah kurang lebih. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita sambung dalam pengajian akan datang. Berhenti setakat ni. Mohon maaf terkasar bahasa terlebih bicara. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita boleh ambil jadikan sebagai manfaat sepadan kita. Last kali dalam tempoh seminit 2 ni, saya nak ulas sikit satu isu yang berlaku sekarang ni. Duk kecoh, duk bising. Orang duk kecoh tentang isu kepar tanah kubur. Baca surah Al-Qadar 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca 7 kali. Tiup kau macam mana pada tanah tu, kemudian tabur pada kubur. Dia kata amalan tu boleh menyebabkan orang yang mati tu lepas daripada azab kubur. Sekarang tengah kecoh tentang isu tu. Jabatan Mufti Wilayah dah keluarkan pandangan, keluarkan kenyataan. Itu ada disebut dalam kitab-kitab ulama, amalan-amalan tok-tok guru dahulu, tetapi tidak diamal oleh majoriti kebanyakan para ulama. Amalan yang paling sesuai bagi kita orang awam, kita ambil satu amalan yang lebih dekat dengan dalil, dengan nas Quran, dengan nas hadis. Macam mana nak elok, nak selamat daripada azab kubur? Banyakkan beramal dengan doa yang Nabi sendiri ajar pada kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Sampai akhir. Satu. Amalan yang kedua, mari pada hadis, walaupun dibincang status hadis tu, tapi dalam bab fadail amal, dalam bab kelebihan-kelebihan beramal, boleh beramal tiap-tiap malam sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Jadi bila baca surah Al-Mulk tu jadi keamalan tiap-tiap hari. Dikatakan pada hadis, orang yang melazimi baca Al-Mulk tiap malam menjadi penghindar dia daripada azab kubur. Kita ambil amalan itulah. Dua tu, baca doa yang Nabi sendiri ajar, baca surah Al-Mulk kalau nak lepas, nak selamat daripada azab kubur. Saya tazkirah di Masjid Hidayah Melawati tadi, saya ulas juga pasal